Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik kisah mengenai orang-orang Ansar yang memeluk Islam, yakni orang-orang Madinah yang datang ke kota Mekah. Mereka datang ke kota Mekah di musim haji, di bulan haji, dan ketika itu mereka melaksanakan ibadat haji mengikut pandangan masing-masing, mengikut cara masing-masing. Sebahagian daripada mereka mendakwa itu adalah daripada yang diikuti daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Mekah sibuk mengajak manusia dalam keadaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman kepada Allah. Walaupun ketika itu di hadapan Kaabah banyak patung-patung berhala, namun demikian Nabi tetap membawa manusia agar beriman kepada Allah. Namun banyak halangan-halangan, tentangan-tentangan yang terpaksa Nabi tempuhi, sehingga satu ketika Nabi pergi berdakwah di kabilah yang luar daripada Mekah, seumpama Taif. Namun demikian dakwah Nabi di Taif tidak diterima oleh penduduk Taif, dan Nabi tetap bersabar dan meneruskan perjalanannya dalam berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila saja musim haji, biasanya orang-orang luar akan datang ke Mekah. Mereka mengerjakan haji, dan juga dalam waktu yang sama mereka melakukan amalan perniagaan. Maka ketika ini Nabi telah mengambil peluang dengan ramainya orang datang ke kota Mekah, maka Nabi pun menjalankan ibadat dakwah. Maka ada orang-orang yang luar yang datang itu daripada orang Madinah. Maka datang ke Madinah dan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi walaupun tidak sampai lagi ke kota Madinah, sudah ada pengikut Nabi daripada orang Madinah. Nabi belum lagi pergi ke Madinah untuk berdakwah, masukkan mereka Islam, tetapi orang Madinah itu sendiri datang ke kota Mekah. Maka sebenarnya di Yasrib, masa itu dikenali dengan Yasrib. Madinah ni ada 3 nama. Yang pertama Taibah, yang kedua Yasrib. Daripada Taibah bertukar kepada Yasrib, kemudian daripada Yasrib bertukar kepada Madinah Al-Munawwarah. Maka di kota Yasrib sana itu orang sudah bercakap tentang Nabi yang terakhir, Nabi yang akan muncul. Maka yang bercakap itu adalah terdiri daripada ahli-ahli kitab. Mereka adalah orang yang memahami kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, mereka faham. Maka tidak tercatat dalam kitab Taurat dan Injil kecuali ada menceritakan ada je Nabi yang akan lahir. Dalam kitab Taurat dipanggil Ahmad, min ba'dismuhu Ahmad. Selepas ini akan ada, selepas Nabi yang lain itu akan ada Nabi yang bernama Ahmad. Dalam kitab Injil disebut Mahmud, dalam kitab Al-Quran disebut Muhammad. Maka orang-orang Madinah ataupun orang Yasrib sudah mengetahui tentang sifat-sifat Nabi yang akan lahir, akan muncul. Maka disebut di dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi faham tentang kitab, yang terdiri daripada ahli-ahli kitab, mereka mengenali Nabi Muhammad, mereka mengenali Rasul sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka.
Maka di kota Yasrib sana sudah dicerita sifat. Kalau kamu nak tahu Nabi yang akan muncul, Rasul yang akan muncul, sifatnya begini, cara makannya, cara tidurnya, cara bercakap, cara bergaul. Kalau kamu tengok sifat yang macam ni ada, itulah Rasul, itulah Nabi. Orang-orang ahli kitab sudah tahu. Maka orang-orang Yasrib, orang Madinah, bila musim haji dia pergi ke Mekah. Dalam perjalanan itu sebelum pergi ke Mekah, ilmu mengenai Nabi yang terakhir sudah dia tahu sifat-sifatnya. Maka bila sampai di kota Mekah, mereka berjumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melihat sendiri bagaimana akhlak Nabi, bagaimana percakapan Nabi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, semua mereka sudah tahu. Tetapi mereka tidak jumpa lagi orang. Bila mereka berjumpa, ternyata benar segala tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama sebagaimana gurunya menceritakan tentang Nabi yang akan lahir. Maka inilah yang mendorong mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlakulah perjanjian yang pertama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bai'ah, sumpah setia, bai'atul aqabah yang pertama. Maka dalam keadaan itu, pada tahun yang dijanjikan, seramai 12 orang lelaki datang ke Mekah. 12 orang daripada Madinah sampai ke Mekah. 10 orang daripadanya berketurunan Khazraj dan 2 orang daripadanya berketurunan Aus. Aus dan Khazraj ini sebenarnya di Mekah, di Madinah sana, mereka bergaduh, berperang. Tapi bila nak pergi ke kota Mekah, perjalanan yang jauh, maka tidak semua Aus dan Khazraj itu bermusuhan. Maka adalah yang perjalanan tadi 10 orang Khazraj, 2 orang Aus bersama dalam satu rombongan. Mereka adalah As'ad ibnu Zurarah, Auf ibnu Mu'az, kedua-duanya anak Haris, Nafi' bin Malik, Zakwan bin Qais. Jadi yang ketiga Nafi' bin Malik, yang keempat Zakwan ibnu Qais, yang kelima Ubadah ibnu Samit, yang keenam Zaid bin Sa'labah, yang ketujuh Abbas ibnu Ubadah, yang ke-8 Uqbah ibnu Amir, yang ke-9 Kutubah ibnu Amir. Dan mereka ini semua adalah kabilah daripada Khazraj. Manakala kaum Aus ialah Abu Al-Haisam bin Al-Tayyiham dan Uwaim ibnu Sa'idah. Jadi 10 kalau begitu, termasuk dengan Al-Haris yang ke-10. Jadi ada 12 orang. Aus, daripada Aus 2 orang, Khazraj 10 orang. Maka 10 orang ini, 12 orang ini beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di satu tempat di Aqabah. Di situlah mereka memperbaharui keislaman mereka dan berbai'ah, dan dipanggil dengan bai'atun nisa. Mana orang perempuan ni? Nisa ni perempuan. Dikirakan, dikatakan bahawa kerana bai'ah ini tidak ada berkaitan dengan perang. Bai'ah ini berkaitan dengan amalan-amalan. Maka mereka telah buat perjanjian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbai'ah, dan mereka beriman kepada Allah. Mereka datang kota Mekah. Mereka datang telah bertanya, melihat Rasulullah, lalu bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah menceritakan tentang Islam dan melihat sifat Nabi. Ternyata apa yang mereka faham, yang mereka tahu, terpancar pada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beriman. Bila beriman saja, dia kata, ya Rasulullah, kami ini datang 12 orang daripada Yasrib. Yasrib, adakah kami ini, apakah yang paling perlu kami lakukan selepas kami beriman dengan kamu? Lalu Nabi SAW membai'ah kepada mereka, buat perjanjian kepada mereka, supaya alla tusyriku bihi syai'an, hendaklah kamu ini jangan mensyirikkan Allah Ta'ala.
Maknanya balik nanti ke kota Madinah, jangan pula sembah agama lain, jangan pula tidak beriman. Sekarang ini kamu tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tahu sifat-sifat mereka, lalu Nabi sebut wala yasrikun, jangan kamu mencuri. Kenapa Nabi sebut jangan mencuri? Kerana menjadi amalan mereka. Amalan mereka ini suka mencuri, maka Nabi sebut jangan kamu mencuri. Kemudian Nabi sebut wala yaznin, jangan kamu berzina. Jangan kamu berzina. Dan wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Ini semua amalan-amalan yang ada pada jahiliyah. Maka jangan kamu bunuh. Dan jangan pula kamu mendatangkan, jangan kamu pula mengada-ngadakan fitnah di antara tangan dan kaki kamu, dengan arti kata jangan kamu sebarkan fitnah, bawa cerita pergi sini pergi sana, sebarkan fitnah. Dan ini juga dikatakan bahawa jangan kamu ini membuat pengakuan palsu ataupun mendatangkan cerita-cerita yang palsu. Sebab itu di kota Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj suka berperang, kerana berlaku fitnah perkara biasa masa zaman jahiliyah. Kadang-kadang dengan perkara yang kecil sahaja boleh berlaku peperangan sehingga mengorbankan nyawa orang Aus dan Khazraj. Maka bila Nabi menceritakan kepada mereka, memberitahu kamu jangan mencuri, maka dia pun tahu, oh tidak boleh mencuri, ini ajaran yang baik. Dan tidak boleh berzina, dan tidak boleh bunuh anak, dan jangan kamu ini mendatangkan fitnah dengan pengakuan palsu, dengan cerita-cerita palsu. Dan kamu tidak boleh mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Rasulullah menyuruh melakukan kebaikan. Apa-apa perintah daripada Nabi, perkara-perkara yang Nabi suruh yang menunjukkan kepada kebaikan, kamu tidak boleh ingkar. Maka maknanya kalau lain kali datang lagi arahan-arahan yang membawa kebaikan, jangan tegah, jangan lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberitahu, seandainya kamu taat kepada aku, seandainya kamu melaksanakan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka kamu semua akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi. Kalau betul benar dan sekiranya kamu ini melakukan penyelewengan mana-mana dengan perkara yang sudah dibai'ahkan, perkara yang sudah dijanjikan, maka terserah kepada Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala mau mengampunkan kamu ataupun Allah Ta'ala menyiksa kamu. Maka Rasulullah memberi peringatan kepada golongan 12 orang ini supaya berpegang dengan bai'ah ini, perjanjian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perjanjian orang yang beriman kepada Allah. Maka perjanjian ini dipanggil bai'ah Aqabah yang pertama. Kenapa disebut Aqabah? Sebab nama tempat itu Aqabah. Dan dipanggil bai'ah kerana berlaku perjanjian. Dan juga inilah perjanjian yang pertama. Kalau di Mekah orang masuk Islam ikut Nabi saja. Tetapi bila orang Madinah dia masuk Islam, balik kampung dia nak ikut siapa? Dia nak ikut siapa? Maka Nabi telah buat perjanjian. Ini orang luar yang jauh datang, maka buat perjanjian, ingat ini ajaran-ajarannya. Ternyata ajaran Nabi ini ajaran yang mendamaikan. Maka orang Aus pun ada, orang Khazraj pun ada. Orang Aus mengakui ini satu perjanjian yang baik, itu bai'ah yang baik. Sebelum bai'ah kepada perjanjian ini sudah dibai'ahkan dengan ditalkinkan zikir. Ditalkinkan zikir kepada para sahabat. Dan Nabi menyuruh sahabat itu agar mengikuti baginda dengan ucapan la ilaha illallah. Sebab itu hari ini kita kena ada bai'ah zikir, kena ada untuk memperbaharukan kalimah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita mengingatkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, maka baliklah mereka ke kota Yasrib ataupun ke kota Madinah. Namun demikian mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada pun orang-orang di sini yang beriman denganmu ya Rasulullah, di samping mereka itu ada kamu, ada Rasulullah, maka mereka boleh mengikuti kamu, mereka boleh mengambil ilmu daripada kamu, dan mereka boleh membaca Al-Quran daripada kamu. Bagaimana dengan kami?
kami yang berada di kota Madinah. Dia kata, Yasrib, maka kami balik. Siapakah guru kami ya Rasulullah? Maka dia memohon kepada Rasulullah agar didatangkan seorang guru ataupun pendakwah yang boleh membimbing mereka pada jalan Allah. Dan sedangkan itulah pertama kali mereka berjumpa Rasulullah dan beriman, maka banyak lagi ajaran-ajaran Islam yang mereka tidak ketahui. Maka dia memerlukan seorang yang membimbing dia pada jalan Allah Ta'ala agar imannya menjadi tetap. Lalu dalam keadaan macam itu, selepas itu Rasulullah SAW menghantar Mus'ab ibnu Umair al-Abdari dan juga Abdullah ibnu Ummul Maktum. Ini dua orang. Hanya Abdullah ibnu Ummul Maktum itu adalah seorang yang buta. Walaupun dia buta, tapi Abdullah ibnu Ummul Maktum itu adalah ahli Quran. Allah Ta'ala beri kehebatan Abdullah ibnu Ummul Maktum ini mendengar Al-Quran itu terus masuk dalam hati. Mendengar itu sudah dihafalnya. Maknanya. Maka demikianlah diajarkan. Begitu juga Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair sebenarnya dipanggil Al-Mukri. Maknanya apa? Pembaca Quran. Menjadi pembaca bagi Rasulullah. Apa yang Rasulullah turun wahyu, Rasulullah baca, Mus'ab ibnu Umair boleh baca pada orang lain. Maka demikianlah Mus'ab ibnu Umair adalah pendakwah pertama yang dihantar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Mus'ab ibnu Umair? Baik. Mus'ab ibnu Umair seorang remaja yang diberi oleh Allah Ta'ala perwatakan yang baik dan juga fizikal yang cukup baik. Dengan arti kata beliau seorang lelaki yang tampan, yang kacak. Dalam waktu yang sama, Mus'ab ibnu Umair ini diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan yang melimpah ruah. Kerana ibunya dan bapanya adalah orang yang disegani di kota Mekah, yang terdiri daripada orang kaya Mekah. Maka dikatakan bahawa ibu dan bapanya ini adalah orang yang menyembah patung berhala, tidak beriman kepada Allah. Telah memberi kekayaan, kenikmatan kepada Mus'ab ibnu Umair. Dan dikatakan Mus'ab ibnu Umair dengan wajahnya yang indah, yang tampan, dengan pakaiannya yang indah-indah, makanan dia yang lazat, sehingga ia menjadi sebutan di kalangan orang Mekah, baik lelaki dan juga wanita. Sehingga dikatakan bahawa tidak Mus'ab itu berjalan kecuali orang akan memandang kepada arahnya. Dan segala kehebatan, segala kesenangan, segala apa yang orang inginkan ada pada Mus'ab ibnu Umair. Dengan arti kata mempunyai kemewahan yang luar biasa. Tetapi satu hari Mus'ab ibnu Umair ini telah mendengar ada seorang lelaki yang indah wajahnya, tampan, baik akhlaknya, membawa ajaran Islam, mengajak manusia beriman kepada Allah. Maka Mus'ab ibnu Umair ingin mengetahuinya. Maka dikatakan bahawa Mus'ab bertanya pada orang itu nama apa? Namanya Muhammad. Lelaki itu namanya Muhammad. Dia ada di mana? Dia berada di rumah Ibnu Arqam. Maka Mus'ab ibnu Umair secara diam-diam telah mendengar, mencuri dengar pada baginda Rasulullah SAW di rumah Ibnu Arqam. Akhirnya rasa tertarik, lalu masuk dalam rumah tersebut, lalulah mendengar kalam yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW. Dengan arti kata, bila Rasulullah melihat Mus'ab ibnu Umair, Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Sudah pasti bacaan Quran yang paling indah itu daripada Rasulullah SAW. Bila Mus'ab ibnu Umair mendengar sendiri bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, masuk terus dalam hatinya. Bila masuk, ia pun berjumpa Rasulullah. Lepas daripada itu, maka bai'ah dengan baginda Rasulullah SAW, beriman kepada Allah. Rasulullah suruh katakan la ilaha illallah. Maka dia mengucap dua kalimah syahadah, beriman. Bila beriman kepada Allah dan Rasul, Rasulullah sudah tahu kedudukan dia. Maka Rasulullah mengatakan, buat masa ini hendaklah kamu sembunyikan Islam kamu. Maka Mus'ab ibnu Umair ini dia menyembunyikan Islamnya, sehingga orang suruhan ibunya yang bernama Abu Osman, orang suruhan ibunya,
telah mengikuti ataupun mengekori apa yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair. Sebenarnya ahli keluarganya sudah meragui keadaan Mus'ab ini. Lalulah sekali dia pergi berjumpa, tengok Mus'ab pergi rumah Ibnu Awqaf. Kemudian dia melihat sendiri, dia berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercakap bersama dan seumpamanya. Akhirnya Abu Osman ini memberitahu kepada ibu Mus'ab, mengatakan bahawa Mus'ab telah menjadi pengikut Muhammad. Tidak ada nama yang dibenci oleh orang-orang Mekah ketika itu yang terdiri daripada orang-orang musyrikin. Nama Muhammad lah nama yang dibenci. Bila dengar saja Mus'ab ini telah menjadi pengikut Muhammad, ibu dia jadi nak marah, seolah-olah tak boleh terima. Maka dia menunggu anaknya pulang. Memang benar anaknya pergi berjumpa dengan Muhammad. Lalulah bila anaknya balik, ibunya bertanya, benarkah kamu ini telah menjadi pengikut Muhammad? Lalu Mus'ab diam, tak kata apa-apa. Maka dia ulangnya beberapa kali. Akhirnya Mus'ab mengaku, ya benar, saya telah menjadi pengikut Muhammad. Maka ibunya memarahi dia, marah dia, dan dikatakan ibunya telah mengurung dia supaya tidak keluar berjumpa dengan Muhammad. Dan dia tetap juga dengan pendirian dia walaupun susah. Namun ibu dia mencari jalan bagaimana supaya Mus'ab ini keluar daripada Muhammad ataupun keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya katanya ibunya telah mogok lapar, tak makan. Apa letih ibunya. Sebab ibunya kata, Mus'ab, sanggup kamu buat pada mak macam ni? Mus'ab mengatakan dia tetap beriman. Kalau Allah Ta'ala beri beberapa nyawa pun dia tetap beriman dengan Allah Ta'ala. Akhirnya ternyata dengan ketegasan Mus'ab, dengan kekuatan imannya, Mus'ab ini dia sayang ibu bapanya yang telah beri kebaikan kepadanya, dan dia cuba berdakwah. Setiap kali dia berdakwah mengajak ibu bapanya beriman kepada Allah, apa yang dia dapat dia adalah hedikan, tengkingan, marah, dan ibunya semakin marah bila dapati bahawa Mus'ab mengajak dia beriman kepada Allah. Akhirnya bila ibunya telah merasa benci kepada Mus'ab, marah pada Mus'ab kerana tidak mahu mengikutnya, akhirnya ibu bapanya mengambil keputusan menghalau Mus'ab daripada rumahnya. Katanya dia lari, ada mengatakan dia lari keluar daripada rumahnya dan tidak membawa apa-apa, hanya ada sehelai pinggang yang ada di tubuhnya. Itu saja. Mana lagi pakaian yang hebat? Sudah tidak ada. Mana lagi kenderaan yang hebat? Sudah tidak ada. Mana minyak wangi yang mahal-mahal? Semua sudah tidak ada. Mus'ab telah meninggalkan segala-galanya untuk Allah dan juga Rasul. Lalu bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah menghantar Mus'ab ini pergi ke kota Madinah, Yasrib. Pendakwah yang pertama dihantar oleh Nabi, menjadi duta baginda Rasulullah, menyebarkan Islam di Madinah dan mengajar Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Maka dalam keadaan macam itu, di antara tugasnya yakni membacakan Al-Quran dan memahamkan agama Islam kepada penduduk Yasrib. Maka Mus'ab tinggal bersama-sama seorang daripada yang berbayar, iaitu Abu Umamah As'ad ibnu Zurarah. Beliau menjalankan dakwahnya, menyeru orang-orang Aus dan Khazraj yang lain kepada Islam sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, dari sana tugas Mus'ab ibn Umair ini berdakwah. Zaman dahulu, zaman Rasulullah, dakwah ini kerja yang amat berat. Kita nak berdakwah di kalangan orang yang sentiasa berbunuh-bunuhan, nak berdakwah di kalangan masyarakat yang suka berperang, menumpahkan darah itu perkara biasa, dan masyarakat yang sudah sebati dengan penyembahan patung berhala ataupun agama yang ia anggoti. Ketika itu datang nak berdakwah. Sebab itu sahabat Nabi yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan yang begitu hebat. Orang Mekah yang keras dengan sikapnya suka berperang, bila sampai ke kota Madinah, Mus'ab ibn Umair dihantar ke kota Madinah, orang Madinah pun begitu juga yang sentiasa berperang dengan Aus dan Khazraj, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan sebagainya. Orang Yahudi dengan cara Yahudi, orang Arab dengan cara Arab, perang kehidupan dia. Ketika itu Nabi hantar Mus'ab, tugas yang begitu berat.
Maka tugasnya mengajarkan Islam, membaca Al-Quran. Maka dalam keadaan macam itu, ketika beliau bersama-sama dengan As'ad berada di taman, ketika itu Sa'ad ibnu Mu'az, iaitu ketua Aus, berkata kepada sepupunya Usaid ibnu Khudai, kenapa kamu tidak berjumpa dua orang lelaki yang datang untuk memperbodohkan orang-orang yang lemah di kalangan kami, di kalangan kita, dan kamu menghalangnya daripada mereka berbuat demikian? Bila Musa ibnu Umar sampai di kota Madinah, dia berdakwah, maka menjadi kemarahan orang-orang di situ. Maka di antara yang marahnya ketua mereka. Jadi Sa'ad ibnu Mu'az ini ketua kabilah, dia beritahu kepada sepupu dia Usaid ibnu Khudai. Lalu dia kata, dah kenapa kamu tak pergi jumpa lelaki yang datang tu? Ada dua orang. Siapa? Musa ibnu Umair dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa kamu tak pergi jumpa dua orang tadi? Yang mari kampung kita buat dakwah, dia ajak orang masih ikut agama dia tu. Patutnya kamu kena halang dia, sebab dia memperbodohkan orang-orang kampung kita. Kamu kena halang dia, dan kamu ini kena cegah dia daripada dia berdakwah. Maka ketika itu Usaid pun pergi mendapatkannya. Mereka berdua dengan membawa tombak datang dengan membawa tombak. Apabila As'ad melihat kedatangan Usaid ibnu Khudai, beliau pun berkata kepada Musa ibnu Umair, ini adalah pemimpin kaumnya, dia datang untuk menemuimu. Berlaku benarlah terhadap Allah mengenainya. Yakni ketika mana datangnya ini As'ad ini datang ketika itu Musa ibnu Umair berada dengan Usaid. Dia kata, tu hak datang tu pemimpin sini dia tanam, dia nak jumpamu. Dia datang nak jumpa dengan kamu. Beginilah, kamu bercakap benarlah semata-mata kerana Allah, berbuat baiklah dengan dia. Dia kata dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, dia datang dengan senjata. Dia terus marah-marah. Kalaulah Musa ibnu Umar lawan, dia terus bunuh. Maka ketika itu Musa ibnu Umar diam saja, tak kata apa-apa. Dia bertanya, Musa tak jawab. Kamu datang ke sini untuk berdakwah, memperbodohkan orang kampung kami. Lalu dia pun kata macam-macam pada Musa ibnu Umar. Musa ibnu Umar senyap saja. Ini konsep dakwah. Tengok macam mana Musa ibnu Umar berdakwah dengan orang bekeng. Dia tak lawat, dia diam saja. Kemudian dia biarkan orang tu kata dia macam-macam. Selepas daripada orang tu kata, siapa puas orang tu kata, ia pun kata kepada orang tadi begini, sebelum kamu nak marah pada saya, sebelum kamu nak kata apa-apa pada saya, sepatutnya kamu kena dengar dulu saya, kamu kena tanya dulu saya. Sekarang ini saya nak beritahu pada kamu, biar izinkan saya menyatakan apa yang saya bawa. Kalau kamu tidak mau terima, saya tidak akan menyakiti hati kamu. Tapi kalau apa yang saya datang ini baik, kamu terimalah apa yang saya akan beritahu ni. Bagaimana dengan pandangan tu? Orang tu tengah marah-marah, baiklah, mencakap apa yang mau nak khabar. Maknanya lalu tu dia ceritalah, dia pun beritahu, kami ini daripada Rasulullah, kami datang daripada Mekah, kami datang bukan nak buat bala, kami nak mengajak manusia pada Allah, nak bawa ajaran kami, cuba kamu fikir ajaran kami. Lalu dia beritahu, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Dia cerita satu dengan cara yang baik. Kemudian dia membaca Al-Quran di hadapan pemimpin ini. Bila baca Al-Quran, ingat, Al-Quran yang dibaca dengan hati akan masuk dalam hati. Al-Quran yang dibaca dengan lidah, tidak dengan hati, hanya masuk di telinga, tak sampai ke hati. Maka Musa ibnu Umar membaca Al-Quran. Bila membaca Al-Quran di hadapan dia, jadi lembut hati dia. Yang tadi nak marah, dia jadi lembut. Bahkan dia tak puas pula dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, dia tak puas. Maka Usaid berdiri di hadapan As'ad dan dengan Mus'ab. Maka Usaid berkata, apakah yang menyebabkan kamu berdua datang untuk memperbodohkan orang-orang lemah di kalangan kami? Apakah kamu berdua mempunyai hajat yang tertentu? Mus'ab berkata, boleh kamu duduk dan dengar apa yang kami nak cakap. Masa itu Mus'ab suruh duduk, sabar dulu. Mus'ab suruh dengan tenang.
sebelum apa-apa duduk dulu. Memang benar kaedah dia tengok Nabi aja. Orang Nabi beritahu, sesiapa yang marah hendaklah ambil air sembahyang. Kerana marah itu daripada syaitan. Syaitan daripada api. Yang memadamkan api itu adalah air. Maka siapa yang marah hendaklah mengambil wuduk. Maka sesiapa yang marah ketika dia berdiri, hendaklah dia duduk. Musa tahu dah orang ni dalam keadaan nak marah. Musa kata duduk dulu. So duduk. Begitu juga dengan Fatimah, adik pada Sayyidina Umar Al-Khattab yang menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Ketika Sayyidina Umar marah, dia tampar kepada abang ipar, adik ipar dia, suami kepada Fatimah. Dia pukul suami Fatimah dan dia tampar Fatimah. Maknanya dalam keadaan macam tu, dia nak baca Quran, nak ambil Quran, Fatimah kata, mu kena mandi dulu. Mu tak boleh baca Quran, tak boleh baca, tak boleh pegang, mu kena mandi dulu. Sayyidina Umar pergi mandi, lepas mandi sejuk balik. Ini kaedah. Maka Mus'ab ini orang yang bijak berdakwah. Apa-apa dia cakap dengan lembut. Boleh tak kamu duduk dulu? Selepas orang tu marah, kata dia macam-macam dengan nada yang kuat, dengan nada yang keras, Mus'ab kata, boleh tak duduk dulu dan kamu dengar dulu apa yang saya nak cakap. Sekiranya kamu setuju, kamu boleh terima. Kalau setuju, terima. Terima. Dan sekiranya kamu membencinya, kamu benci dan kamu tidak mahu terima, maka kami tidak akan melakukan perkara yang kamu benci. Tak apa, kami akan ikut kamu. Nampak baik sikit, nampak lembut sikit. Orang nak marah pun jadi lembut. Apa-apa, kami tidak akan buat apa yang kamu benci. Maknanya, maka selepas itu Mus'ab pun baca Quran. Baca Quran, terang dia tentang Islam satu persatu, dapat peluang duk sarah ilmu pada dia. Lalulah lepas pada itu dia baca, dan dia merasai keelokan agama Islam, serta Allah Ta'ala memberi hidayat kepada Usaid. Dengan itu Usaid mengucapkan 2 kalimah syahadah dan terus pula mendapatkan Sa'ad ibn Mu'az. Dalam keadaan macam itu, dia lepas daripada dengar, terus jadi lembut balik. Lepas lembut, akhirnya masuk Islam. Baru tadi marah-marah, baru tadi tengah marah-marah, akhir kali Musa kata duduk dulu, dengar dulu saya cakap. Dia terang baca Quran, dia pun jadi seronok, jadi suka. Katanya dia ini tak puas dengan Quran yang dibaca oleh Musa ibn Umar. Akhirnya sekali dia pun mengambil keputusan beriman pada Allah. Dia ambil keputusan beriman. Sa'ad ibn Mu'az ini, Sa'ad ibn Mu'az tu tunggu dia pergi hantar kawan dia. Dia harap ke kawan dia Usaid ini dapatlah dapat menghalang dakwah. Dia tunggu. Lepas daripada masuk Islam, Usaid masuk Islam, Usaid kata, "Toleh aku kena khabar Sa'ad bin Mu'az." Lepas daripada itu, dia pun pergi jumpa Sa'ad bin Mu'az ni, duk tunggu ni. Tengok balik Balik dia fikir, parok dah kena kata Musa ibn Umar ni, ataupun macam mana, apakah yang dia buat tu. Maka dalam keadaan tu dia sampai dia terus tanya, apa yang berlaku, apa yang kamu lakukan kepada orang Mekah tu. Maka Sa'ad bertanya mengenai apa yang dilakukan oleh Asad terhadap tu. Dan Usaid menjawab, aku mendapati mereka telah melakukan sesuatu perkara yang baik yang tidak merugikan kita. Apa kita perlu nak marah ke dia? Sebab dia buat benda molek. Kadang-kadang orang ni dia memang marah-marah dulu, dia tak tahu apa yang orang nak buat. Marah-marah. Dan kita pula kalau kita buat benda molek, orang marah, jangan marah ke dia. Sebab dia tak tahu apa yang kita buat. Seseorang itu akan memusuhi sesuatu perkara yang dia tidak ketahui. Lalu katanya, aku dapati bagus sungguh. Musa dengan Asad ini bagus. Apa yang dicakap tu tak merugikan kita. Sa'ad pun marah lah, kita agak ke dia jadi sokong belah tu. Lalu dalam keadaan itu Sa'ad pun marah dan pergi balik. Dia beritahu dalam kitab surah Ibn Hisham, dia marah kepada ustaz yang masuk Islam. Dia kata, aku tak sangka sungguh, aku hantarmu ni untuk kamu ni halang dia, akhir-akhir kamu jadi pengikut dia, bersama dengan dia. Maka kalau macam tu, biar aku sendiri yang menghadapi. Dia pun ambil tombak, dia pun pergi. Dia buat kata putus, sama ada dia ini suruh Musa ini balik ataupun dibunuh Musa, bawa senjata.
Pergi pula Mus'ab ibn Umar, jumpa pula Mus'ab ibn Umar, kawan dia. Maka dia mendapatkan As'ad dan Mus'ab dalam keadaan terlalu marah. Kali ini dia datang, dia lebih backing lagi pada Usaid. Marah. Dia agak ke sepupu dia, sepupu dia masuk Islam. Tengok saja, kawan pula dia kata tadi, tu datang pula seorang lagi. Mus'ab tanya, itu siapa? Itu pemimpin sini. Itu pemimpin. Itulah sepupu kepada Usaid yang baru masuk Islam tadi. Hendaklah kamu ini berlaku baiklah terhadap dia kerana Allah Ta'ala. Maka Mus'ab dengan tenang menunggu kedatangan Sa'ad ibn Mu'az ni. Maka dalam keadaan macam itu, Mus'ab bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh Usaid. Maka dalam keadaan macam itu, Sa'ad pun mari, Sa'ad terus marah-marah. Dan di tangan Sa'ad ibn Mu'az ini ada satu tombak. Dan Mus'ab tak lawan, dengar saja apa yang dia kata, biarlah, tak ada telinga je. Kata sampailah diam dia. Puas berkata, dia pun diam. Selepas habis berkata, dia pun berkata, boleh tak kamu duduk dulu, jangan marah-marah. Apa kata kalau kamu duduk dulu? Kawan tu duduk sayang, duduk. Kemudian, boleh tak kamu mendengar apa yang saya kata? Sepatutnya kamu dengar saya kata dulu baru kamu marah. Tapi kamu marah dulu. Sekarang ni saya nak beritahu apa, biar saya yang bercakap pula. Kemudian kalau saya bercakap ini perkara yang molek, saya harap kamu terimalah. Dan kalau kamu tidak terima, kamu marah pada kami, kamu tidak suka, kami tak buat perkara yang kamu tak suka. Maukah kamu nak mendengar? Kata anak atam dia. Dan lalulah Mus'ab ibn Umar pun berdakwah, cakap dengan cara lembut. Terang satu persatu terang. Siapa dia pun tengok. Lalu Mus'ab membaca ayat Quran, beberapa ayat Quran dibaca. Dia pun rasa sedap dengar ayat Quran. Lepas tu diterangkan tentang ajaran Islam. Jangan kamu syirik, ini jangan kamu bunuh orang, jangan kamu berzina. Bagus macam ni. Kalau gitu tak akan baku perbalahan. Lalu diterang lagi. Habis daripada, setelah diterang, Mus'ab tanya, bagaimana pandangan kamu? Itu satu perkara yang baik. Akhir kali masuk Islam pula seorang lagi. Tadi kau main lagi nak marah, akhirnya masuk Islam pula seorang lagi. Lalu Allah Ta'ala memberi hidayat, petunjuk kepada Sa'ad, dan mereka pula pulang. Kata Sa'ad, dia kata benda, saya ini ketua kabilah. Kalau saya kata semua orang ikut, setakat ini semua orang akan ikut kata saya. Musa kata, kalau kamu Islam, maka Islam habislah satu kampung. Ya, kalau saya Islam, habis orang kampung saya je masuk Islam. Kalau macam tu, pergilah. Jadi tugas Musa jadi ringan. Dia pula lepas masuk Islam nak khabar pula kepada orang kampung dia. Katanya dia balik ke kampung dia tadi. Dia pun pulang mendapatkan Bani Abu Ash'al. Mereka adalah satu kaum daripada kabilah Aus, dan berkata kepada mereka, bagaimana anggapan kamu terhadap diriku di kalangan kamu? Jangan setengah kitab dia kata, siapa nak ikut kata aku, ikut. Kalau tidak mau ikut kata aku, dia kata kamu tak akan jadi kabilah aku. Mereka ramai-ramai, kami ikut kata kamu semua. Dan dia tanya lagi, dia kata, bagaimana pandangan kamu tentang diri aku ini? Dia tanya. Mereka kata, kamu ini ketua kami. Sudah pastilah apa yang kamu kata kami akan ikut, dan kamu ketua kami dan anak ketua kami. Dulu ayah kamu pun ketua kami. Kemudian sekarang ni kamu pun jadi ketua kami. Maka Sa'ad pun berkata, lelaki dan perempuan di kalangan kamu tidak boleh bercakap dengan aku. Semua orang tak boleh jumpa aku, tak boleh cakap dengan aku, baik lelaki baik perempuan, kecuali mu kena ikut aku. Sesiapa yang tidak menganut agama Islam, tidak mengikut ajaran Islam, tidak boleh berjumpa dengan aku, bermakna tak duduk di bawah pemerintahan aku. Maknanya apa? Maknanya siapa yang tidak mau masuk Islam, keluar daripada kampung ni. Dia kata putus gitu lalu. Siapa nak keluar dari kampung tu? Akibat daripada kata itu, sehingga tidak ada sebuah rumah pun daripada Bani Ash'al kecuali semuanya menyahut seruan Islam. Mari boleh hak boh kali ada masalah. Hak ketua masuk Islam, habis hak lain tadi. Maka dikatakan bahawa
semua tadi semuanya masuk Islam, habis satu kapur masuk Islam dengan sebab beriman. Heran pula Usai tadi marah-marah marah-marah, tengok-tengok dengan dia masuk Islam. Tak cukup dengan tu, dia lagi hebat pergi berdakwah. Sebab tu orang-orang bekeng ni bagus. Orang-orang hak bekeng, orang-orang tengok Saidina Umar Al-Khattab kan, masa zaman dia bekeng tu, zaman dia bekeng tu orang takut habis. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi pembela, pembela pada Rasulullah. Maka demikianlah juga dengan Sa'ad ibn Mu'az dengan Usai ibn Khudai, akhirnya kedua-duanya masuk Islam. Hanya Sa'ad ibn Mu'az ini dia lagi hebat. Habis dia jumpa kapung dia suruh masuk Islam ramai-ramai. Habis kapung dia masuk Islam ramai-ramai. Oh, sukalah Mus'ab ibn Umair. Bermakna tugasnya semakin ringan, semakin ringan. Maka bermula daripada inilah orang-orang kabilah daripada orang-orang Yahudi telah melihat, oh, ajaran Islam semakin lama semakin berkembang, dan tidak berlaku pada ketika itu masyarakat ketika itu kecuali cakap tentang Islam belaka. Cakap tentang Islam, maka tidak sama seperti di kota Mekah. Di kota Mekah kalau nak cakap tentang Islam kena pukul, kena sesa, begitu hebat. Tapi di sini setelah di Madinah tersebar mengenai Islam tadi, sehinggalah Bani Ash'al tidak ada seorang satu rumah pun kecuali mereka semua masuk Islam belaka. Islam telah tersebar di rumah-rumah di Madinah, sehingga percakapan sesama mereka perbincangan mengenai Islam saja. Dikatakan bahawa pula tak macam di Mekah. Di Mekah Islam sembunyi-sembunyi, di Madinah tak beriman itu sembunyi-sembunyi pula. Jadi terbalik, maka orang sudah bercakap tentang Islam. Begitulah Allah Ta'ala memuliakan agama Allah Ta'ala dengan lidah orang yang ikhlas kepada Allah daripada Mus'ab ibn Umair dengan barakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pembacaan sirah kita tentang Rasulullah ini kita mendapat berkat daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.